Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton Aspirasi Kapri musim 2021. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Nasha Izira, sebagai pengacara anda. Saya kini berada di Litar Antarabangsa Sepang, di mana di sinilah pusingan pertama kejuaraan Petronas Kapri Malaysia bermula. Jadi, untuk episod kali ini, saya akan membawakan kepada anda semua cerita-cerita di sebalik tabir bersama dengan pasukan TWTV Production, di mana saya juga adalah sebahagian daripada pasukan TWTV Production yang saya bermula pada tahun 2018. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita saksikan. Nama saya Ron Hock. Saya merupakan pengarah promosi untuk Saving Mutual Sdn Bhd, dan company kami mengusahakan 3 kejuaraan pada masa ini. Petronas Malaysian Capri, Malaysian Superbike Championship dan juga kejuaraan Asia Road Racing Championship lah. Dan baru-baru ni kita juga tambah dengan Mini Capri. So itu merupakan tanggungjawab kita pada masa ini. Antara satu daripada kita punya rencana daripada permulaan adalah pentingnya aktiviti sukan bermotor disiarkan di televisyen. So kami telah bekerjasama dengan stesen di negara Malaysia, TV3 selama 20 tahun, dan semenjak Capri dimulakan pada tahun 1994. Tapi pada masa tu, setelah 20 tahun, kita melihat kejuaraan semakin bertambah, bagus, baik, penonton semakin ramai, tetapi daripada segi delivery production kita kepada penonton tu pada masa tu bagi kami agak kurang, okey, dan kita tidak sering buat live. Live dah menjadi satu seperti normal lah, okey. Jadi kalau event tidak live tu macam tak sampai status, okey. Dan pada masa sama tu juga kita dengan kejuaraan Asia, kita telah mendapat satu kontrak baru dengan Fox, di mana mereka telah offer untuk menunjuk kejuaraan Asia live di Fox TV, dan Fox penyiaran mereka adalah 22 negara di seluruh Asia. Tetapi satu daripada kondisinya, mereka meminta kepada kami adalah production tu harus dalam HD. Dan pada masa itu, kalau tak salah 2014-15 begitu, HD is very limited. Kami telah dalam 2 tahun tu mengambil perancangan bagaimana untuk set up our own production, dan sampai sekarang lah. So itu merupakan ilham di belakang penubuhan TWTV. Actually, kalau kita melihat kepada kejuaraan Capri, dalam 6-7 tahun ni banyak perubahan dalam segi cara kita menganjurkan acara itu adalah kerana penyiaran live kita. So bagi kami itu merupakan the first thing, priority bagi kami. So daripada jadual, daripada semua, datangnya daripada live. So TWTV sangat penting bagi kami, dan kita menyelesaikan masalah itu dulu sebelum kita menyelesaikan masalah lain. Hai, saya Pauline Cheng dan saya Head of Communications untuk kejuaraan Malaysian Capri Petronas. Sememangnya saya bukan dari background television, so oleh kerana itu saya kurang pengetahuan teknikal. Jadi the first challenge was to build our team, our own TV team. That was the biggest challenge. For me, yang paling penting ialah the synergy di antara producer, iaitu Obert, dengan the TV crew, the cameraman. Sebab this sport, kalau macam belakang kita, kalau dia white saja, sememangnya akan nampak boring. But there's a lot going on and we need to show it. So ini bahagian yang agak membosankan, yang orang tak suka ambil tahu, tetapi maintenance amat penting kerana peralatan kami semua berada di luar, panas terik, hujan lebat. So maintenance memang amat mencabar. Setiap produksi ni, yang mana kalau kita lakukan satu perlombaan, kita
perlu bagi mengenal mana tempat yang kami akan melakukan produksi itu dengan menghantar satu pasukan untuk melihat keadaan sekeliling, di mana kita akan melihat di mana laluan kabel akan lalu ataupun di mana position kamera. Dan selepas tu kami akan pulang ke office dan berbincang apa requirement yang diperlukan. Kita akan meet the requirement of production, apa yang dia minta untuk sesuatu kejohanan, kerana satu kejohanan ni berbeza di tempat dan juga requirement mereka untuk satu production lah. Di mana kami membuat satu kejohanan bersama dengan company daripada luar negara, iaitu itulah cabaran bagi kami kerana mereka dan kami ini berbeza equipment, dan kami perlu meet the requirement daripada mereka dan mereka perlu meet the requirement daripada kita. Jadi macam mana kita nak bergabung antara satu sama lain tu. Jadi itulah cabaran bagi kami yang paling besar lah, iaitu WTCR 2019 saya. Bagi teknikal sebenarnya kepuasan bagi kami apabila tiada masalah dalam satu production tu, kerana bagi kami bila ada masalah itulah satu beban bagi kami, kerana kami perlu memikirkan dalam masa yang singkat untuk memperbaiki ataupun menukar apa yang perlu. Saya sebagai kru teknikal, saya akan pastikan semua macam kamera, audio, replay, segala sistem kami akan test sebelum ke udara, iaitu memastikan semua kamera di dalam track ada signal, dan sebelum siaran langsung kami akan buat double check dengan RTM, sebab kaprik dia menggunakan RTM. So kami akan double check dengan kru RTM supaya tidak ada masalah dari segi audio, dari segi video. Biasanya kebiasaannya RTM akan membuat siaran langsung pada hari Ahad pada pukul 2 petang. So RTM akan tiba ke hari lokasi pada hari Sabtu, dan kami akan memberi signal ataupun bagi feed kepada RTM untuk memastikan kelancarannya. Dan hari Ahad tu sebelum live, iaitu lebih kurang dalam 2 jam sebelum live, kami akan double check sekali lagi dengan kru produksi RTM supaya tidak ada masalah untuk live. Dan saya akan memastikan kru teknikal TWTV supaya bersedia sebelum siaran langsung. Saya akan bagi green light yang mengatakan segala audio dan video tidak ada masalah. Selamat pagi. Peranan saya sebagai pengarah untuk kejohanan ni untuk menonjolkan kepada penonton apa yang berlaku di track. Jadi perkara yang paling penting sekali ialah dalam production saya lebih utamakan keselamatan juru kamera saya lah. So kita bermain dengan faktor alam sekitar dan perlumbaan itu sendiri. Jadi satu, kalau faktor cuaca seperti di Sepang, hujan dan petir. Sepang amat terkenal dengan petir. Jadi saya setiap pusingan saya akan pastikan cameraman akan advise saya sama ada dia boleh teruskan shooting atau tidak. Dalam perlumbaan ada kategori yang laju, ada kategori yang especially bila one make race dia agak sedikit perlahan. Jadi yang selalu saya utamakan ialah shots lah, pemilihan shots, pemilihan lokasi. Tapi untuk kejohanan Capri, sebab
kita dah buat dah bertahun-tahun, and then lepas tu since pandemic ni kita hanya tertumpu pada litar yang kekal, jadi tak ada masalah untuk produksi itu sendirilah. TWTV dengan saya rasa saya ada sentimental value dengan TWTV because TWTV ni since day one TWTV ditubuhkan sehingga sekarang saya masih lagi memberi khidmat saya kepada TWTV. Dan kalau nak dikatakan ya, bukan senang untuk sebuah organisasi yang mengajukan perlumbaan yang ada tim TV sendiri. Belum ada dalam sejarah, kalau tak silap saya, belum ada dalam sejarah Malaysia yang sebuah penganjur yang mempunyai komplit. I mean dari segi penganjuran, termasuklah media, penerbitan TV, semua sekali. Selalunya kalau kita lihat sebuah organisasi, dia hanya menganjur. Dia akan engage another TV station maybe ataupun production house. Tapi TWTV ni dia special sikit. Dia nama pun jelas, two wheel TV kan. So dia memang TWTV ni dia wujudkan semata-mata untuk Capri dan Asia Road Racing. So saya rasa bangga memberi khidmat saya selagi diperlukan. Saya akan menabur bakti. Nama saya Muhammad Nur Arif bin Jaafar Elais Hashim. Saya merupakan penerbit untuk siaran langsung TV untuk TWTV. Sebagai seorang penerbit TV khususnya untuk rancangan yang pemotoran. Jadi dia ada empat atau 3 step. Pertama, seorang penerbit perlu merancang bersama-sama dengan penerbit eksekutif dan juga ketua editor dan ketua teknikal apa setup dan flow untuk rancangan tersebut. Dan yang kedua ialah melaksanakan. Jadi melaksanakan ketika produksi berlangsung. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan apa yang telah dirancang. Okey, dan yang ketiga ialah bertindak balas. Okey, maksud saya ialah bagaimana kita bertindak balas sekiranya berlaku ketika produksi tersebut berlaku perkara yang di luar jangkaan kita seperti masalah teknikal, human mistake ataupun natural delays. Contohnya jika perlumbaan tersebut dilanjutkan sebab hujan ke ataupun red flag. So kita perlu bertindak balas bagaimana kita nak susun semula perkara-perkara yang kita dah susun dalam running order ataupun perancangan tersebut. Perasaannya memang untuk satu program lebih daripada sejam. Jadi perasaan untuk menghabiskan dengan program tersebut dengan berjaya memang sangat memuaskan dan menggembirakan. Jadi setiap kali habis produksi pertama kali kita akan berterima kasih kepada semua kru kerana sebuah produksi tidak akan berjaya dengan kerjasama hanya dari satu orang saja. Dia adalah teamwork. 5 second, 4, 3, 2, 1, roll. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang pada anda semua. Selamat datang ke Litar Antarabangsa Sepang. Kita akan menyaksikan bagi perlumbaan Petronas Malaysian Capri 2021 perlumbaan kursi. Live telecast is not an individual game. So it is absolutely a team sport. Kepercayaan satu sama lain itu sememangnya amat penting. Antaranya kita telah saban kali membuat production untuk Super GT, perlumbaan dari Jepun. Setiap kali mereka datang ke Thailand, kamilah yang menjadi TV supplier untuk TV production. Dan baru-baru ini juga EWC tak kala mereka di Sepang. Paling penting sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kru TWTV yang pernah bekerja dengan kita dan yang sedang bekerja dengan kita. Thank you for your hard work. Without you there is no live stream, no live telecast. Terima kasih. Pada tahun 2021 ni kita akan buat investment lagi
untuk penambahan baik sistem di mana kita akan menggunakan onboard camera untuk kejuaraan kami. So dalam 2 bulan ni kita mengharap sistem itu akan sampai. So kita akan ada onboard camera dan kita juga tengah develop dengan software teknologi sekarang untuk mendapat data daripada ECU supaya kita boleh papar di skrin RPM, speed, lean angle. So kami akan continue mengusaha untuk memberi spectator yang melihat kejuaraan-kejuaraan kami ini more value lah. So saya rasa ini sangat penting dan this will be our target lah. 3, 2, 1, roll and position. Okay, all cameramen, cam 1, cam 2, cam 3, cam 4, cam 5, cam 6, cam 7. RF 1, RF 2, stand down. Terima kasih. Kita jumpa lagi next round. Mari semula ke litar antarabangsa Sepang Utara dan sebentar lagi kita akan saksikan bola CV150 kategori utama, kategori perdana dalam perlumbaan pusingan yang kedua ini. Kalau tadi kita dah saksikan sangat sengit kita penamat nantikan CV150 ini. Kita akan dapat lihat bagaimana rapat antara pelumba Indonesia. Mereka akan bermula sekarang, dilepaskan di tengah Ikwan Aziz pasukan Yamaha Genlu HM Motorsports bersama di hadapan menuju ke selekoh yang pertama yang agak panjang di awal perlumbaan ini. Macam-macam mengatur mencari racing line mereka untuk ke selekoh yang pertama. Masih di peringkat awal ini mencari tempat untuk pelumba kerana 11 pusingan agak panjang untuk perlumbaan bagi CV150 Indonesia. Permulaan yang baik yang kita lihat daripada Nazrul Izzat yang bermula di petak yang ke-6 di mana beliau yang meluncur laju terus memasuki selekoh yang pertama. Tapi sekarang ini kalau kita lihat pelumba pasukan 1XOX yang memimpin perlumbaan dengan Zero di tempat yang kedua, manakala Haziq juga berada di dalam kelompok di hadapan ini. Haziq di tempat yang keempat dan Aiman baru saja melepasi. Dan kalau kita lihat kedudukan Yami cukup rapat. Sebenarnya dengan lap masih lagi di awal-awal pusingan ini susah sebenarnya kita nak menjangkakan. Dan selain daripada kita perlu menjaga-jaga di selekoh terakhir, tidak boleh keluar daripada limit, mereka juga perlu berjaga-jaga di laluan lurus. Di mana laluan lurus kita dapat lihat satu garisan putih, mereka tidak boleh melebihi garisan putih tersebut. Di sinilah mereka perlu berjaga-jaga agar setiap Akadi Rosli yang kita lihat dari belakang sampai dan di sini mereka perlu menjaga-jaga garisan putih. Boleh masuk dalam wall pada garisan putih di sebelah pit wall itu. Dan bukan berubah sekali lagi macam. Dan sekarang ini mereka masih lagi mengatur yang melalui perlumbaan. Kita lihat kelompok yang besar, saya hanya boleh lihat pada barisan nama saja di timing finish ketika mereka sampai. Kasma. Ya, Kasma telah berada di hadapan sekali. Baru sebut nama Kasma. Kasma yang melalui perlumbaan sekarang. Kita lihat Kasma yang terlebih daripada had limit yang ditetapkan tadi di selekoh yang terakhir. Tapi kita lihat cukup rapat. Armi, saya susah nak nampak mana satu pelumba. Kerana mereka sangat rapat antara satu sama lain. Aiman, Kasma, Padrul Syam, Izam Iqmal berada di situ. Izam Iqmal juga ada. Nazrul Izzat, Azroy dapat lakukan kerana Azroy yang tidak memulakan perlumbaan pada perlumbaan pusingan yang pertama. Izam Iqmal Izamli bermula di petak yang ke-26 di awal perlumbaan. Sekarang dia di tempat yang pertama sekarang ni bersama dengan Haziq Pairu. Saya nampak itu nombor 17. Haziq yang Nazrul Izzat yang berada di hadapan. Nazrul Izzat sekarang ini bersama dengan Haziq bersama dengan Kasma. Dengan tiga pasukan maju motor. Kita lihat tiga pelumba pasukan maju motor yang mula mengorak langkah untuk ke hadapan dan beliau yang sekarang ini kita nampak tiga pelumba pasukan dan sekali lagi kedudukan ini berubah. Kedudukan ini lepas untuk perlumbaan ini dan mereka boleh racing line masing-masing. Dan kedudukan di hadapan sekarang ini itulah pelumba cabaran dan tiga pelumba
dengan Helmi Azman telah pun berada di hadapan dengan 4 pusingan lagi akan ditamatkan. Helmi yang berada menguasai perlumbaan sekarang ini adalah kedudukan yang genting kerana tinggal lagi 4 pusingan, masuk tinggal lagi 3 pusingan, 55 langkah cuba untuk memasuki dan kembali semula 1-2 buat pasukan Maju Motor. Afendi berada di tempat ketiga dengan Fazrul Syam juga tidak mahu melepaskan segala ruang yang ada. Beliau cuba untuk tidak pasukan Maju Motor. Kasma mencari kemenangan yang ke-16-nya dalam kategori utama dan juga podium yang ke-21 dalam kategori Premier. Dah berada di hadapan. Kita dapat lihat Akid juga berada di kedudukan kedua. Kita dapat lihat satu Kena motosikal yang hampir sama yang kita lihat sekarang ini, nombor 36 tadi, maafkan saya. Kerana 3 peluang Maju Motor yang ada di hadapan tadi, tapi masih lagi mereka berada dalam kelompok utama. Mereka masuk ke pusingan terakhir. Penentuan sekarang ini siapa yang akan menangi perlumbaan pusingan yang kedua ini. Kelompok yang sangat besar, tapi siapa yang dapat berada di depan untuk menguasai perlumbaan yang berjaya untuk mencari ruang yang terbaik. Bagaimana kita lihat warning sekali lagi dikeluarkan kepada semua pelumba, tapi tidak ada lagi, mereka tidak akan lalu lagi di kawasan ini kerana ini adalah pusingan yang terakhir. 2 pelumba yang berada di hadapan terjatuh, 2-3 pelumba terjatuh, 2-3 pelumba terjatuh. Salah seorangnya HM, saya telah pasti berada di hadapan. Fazrul Syam masih lagi di hadapan dengan Nazrul Izzat yang sekali mendahului perlumbaan. Nazrul Izzat yang ada kelebihan kerana dia berjaya keluar dari kumpulan ini. Dia berjaya keluar. Nazrul Izzat ada ditarik dan dibantu oleh rakannya berada di belakang. Di belakang kita lihat seperti dahulu. Afendi bukan rakannya. Afendi yang berada di belakang sekarang ini. Nazrul Izzat, Afendi dan juga Adroy. Adroy berada di dalam. Tadi kesilapan sedikit kan antara Nazrul Izzat dan juga Adroy. Adroy macam laju. Nazrul Izzat sampai. Nazrul Izzat berjaya menangi perlumbaan. Diikuti dengan Adroy Hakim Anwar dan awal Fazrul Syam di tempat yang ketiga. Perlumbaan cukup sengit sekali dan tadi kesilapan sedikit kepada Afendi di sekon yang terakhir dan kemenangan kepada Nazrul Izzat yang keluar dari awal lagi. CP150 sama Cik Aida Dahlan, pengerusi aktivasi komunikasi strategik kumpulan Petronas, dan Ron Hawk yang berada di sebelahnya.